Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Hari ini kembali Cikgu Mohaini bersama-sama dengan anda sharing di dalam Virosmed. Okey. Ini kita start sharing kita hari ini. Okay, before I start, I would like to say something lah humbly, dengan rendah diri. Sebenarnya saya ni bukanlah seorang doktor, ya, Cikgu Mohaini, dan apa yang akan saya sharing ni adalah dari perspektif layman. Dan bila kita share, ya, bila kita share sebenarnya, bila saya, ya, Cikgu Mohaini share, saya akan bagi versi orang biasa lah, bukan terminologi ataupun jargon, perkataan-perkataan yang digunakan oleh doktor yang kadang-kadang kita tak faham. Ya, yes. Joyo is watching. Oh, thank you. Okay, jadi di sini saya ulang lagi sekali, saya bukanlah seorang doktor, saya hanyalah seorang guru yang ingin berkongsi sedikit pengetahuan yang saya ada berkenaan dengan apa yang kita lakukan. Dan bila kita kata cikgu pun, cikgu ni is not a perfect person lah. Saya ni hanyalah cikgu fizik sebetulnya, tapi saya take the initiative untuk nak belajar, dan is something to do biology jugalah ni, ya. Biology berkenaan dengan badan manusia, tulang dan sebagainya. Okay, let's start. Jadi hari ni alhamdulillah, okay, kita nak tengok sekarang apakah dia topik hari ni kita nak sharing. Apakah dia yang dipanggil sleep disc. Okay, tengok kat sini, ya. Sleep disc, S-L-I-P disc. Alright. Kadang-kadang ada yang menyebut dia sebagai slipped. Slipped. Maknanya dia campur dengan ed kat situ. Ada perkataan ed di situ, ataupun dalam bahasa Malaysianya, dis tu adalah cakra. Ya, jadi cakra, bila kita kata cakra is a disc. Dalam bahasa Inggeris cakra, dalam bahasa Malaysianya dalam bahasa Inggeris disc, dalam bahasa Malaysia adalah cakra. So cakra tu tergelincir maksudnya dekat situ, ya. Dan ada juga istilah-istilah lain seperti prolapse disc, herniated disc, ya. So apa beza semua-semua ni, ya? Sebenarnya cikgu nak bagi tahu tiga-tiga tu sama. Dia adalah herniated ke, prolapse ke, sleep disc ke. Saya senang sebut sleep lah. Sleep, tak payah sleep. Ada ed kat situ kan, macam kol-kolah kat situ. Okey, sleep disc. Okey, apakah sleep disc, ya? Kita lihat, sebelum kita lihat kepada sleep disc tu, kita lihat kepada normal disc. Ya, kalau kita lihat di sini, normal tu, ni lah normal, yang disc ni. Ni semua ni adalah disc. Dan kalau kita lihat macam mana bentuk normal disc tu, ya, ciri-ciri normal disc ni, silap tak? Okay, bila kita, oh my god, have I touched? Sensitif dia ni. Okay. Jadi normal disc, dia punya ketinggian disc tu adalah sama, sekata, ya. Assalamualaikum Farisha, Wani, Megat, Waalaikumsalam. Okey. Dia punya disc tu, ketinggian dia adalah sama. A bit glary. Okey. Boleh nampak, ya? Okey, jadi dia punya ketinggian tu adalah sama, menunjukkan disc tu adalah normal. Kalau kita ada satu keratan rentas, ya, kita panggil dia keratan rentas, ini menunjukkan satu normal disc. Ya, di mana disc ini sebenarnya, kalau kita nak tahu, ya, ada luar dan ada dalam. Okey, ini kat belah dalam dia. Ini dalam dia, nukleus dia, dan ada
bahagian luar dipanggil annular. Okey. Tu normal lah. Okey, apa berlaku yang kita nak lihat tadi jenis-jenis disc. Ya, kita lihat dekat sini bila disc tu dia terkeluar tadi, dia slip lah. So kita dapat dekat sini dia terkeluar. Sebab tu kita nampak ada warna merah ni lah, dia terkeluar lah ni. Disc tadi telah tergelincir daripada tempat dia. Okey, bila kita kata dia tergelincir tadi, dia tergelincir, dia terkeluar, dia boleh jadi terkeluar sikit ataupun dia terkeluar banyak. Itu bergantung kepada keadaan slip disc tadi. Ada juga bila dia terkeluar, dia tak terkeluar sampai terkeluar macam ni lah. Dia terkeluar, saya tunjukkan gambar ya. Okey, kalau kita ambil ni gambar macam ni. Alright, nampak ya. Okey. Jadi disc tadi tu dekat dalam tu apa yang berlaku sebenarnya, kalau yang normal dia memang duduk dekat dalam. Tak biasa lagi lah. Okey, sorry ya. Okey, disc yang biasa ni dia duduk dekat dalam. So disc di dalam dan di luar dia tu ada satu lagi bahagian. Okey. Kemudian bila kita kata ni dah mula keluar lah daripada tempat dia. Kemudian yang ni dia terkeluar, dia prolapse. Dan ada juga jenis-jenis lain dia terkeluar lebih lagi. Dan ini bila dia keadaan semakin teruk lah. So kalau kita lihat dekat sini adalah stages dia lah juga yang kita panggil bagaimana disc tu terkeluar. Ni herniation ni slip lah maksud dia ya. So ni normal, lepas tu dia akan jadi beberapa proses. Jadi macam ni. Lepas tu dia akan terkeluar prolapse. Lagi pula tu ada istilah-istilah dia, pening kepala lah kalau nak sebut ke, tapi is prolapse, extrusion, I can just mention lah, sequestration lah, kan. Jadi nak senang ingat, layman's term lah, dia dah slip. Ni macam dia slip, dia terkeluar, tapi dia masih lagi contain. Ni pun terkeluar lagi dan dia dah terkeluar terus. Okey, jadi inilah dia type ataupun jenis-jenis slip disc. Dan kita perlu tahu slip disc kita macam mana sebenarnya. Okey, apa berlaku? Soalan tu nanti kita simpan kemudian ya. Apa berlaku apabila adanya slip disc? Okey, ni tadi ni disc. Ni disc kita ni dia lembut. Lepas tu kalau kita tengok bila kita bergerak, jadi dia punya tulang ni tadi dia bertindak balas atas disc tadilah. Okey, dan bila berlaku slip disc tadi, ni saraf kita. Ni adalah saraf kita. So kalau dia terkeluar, apa berlaku? Macam ni tadi ya. Saya buat balik gambar ni. Apa berlaku? Ini adalah, ni tak nampak. Okey. Ini adalah slip disc tadi. Okey, ya, Encik Muhammad Fazulina, sorry. Okey. Terima kasih kerana join live kita hari ini. Jadi ni slip disc tadi ni dia sentuh nerve. Ini adalah saraf. Jadi apa berlaku bila dia sentuh nerve kita? Itulah datangnya kesakitan. So you will get pain when this slip disc has touched the nerve. Okey. Jadi kita nak tengok dekat sini ya. Sakit ni, kalau kita lihatlah, bila kita ada sakit, dia boleh kalau slip disc tu berlaku di bahagian atas, ya, bila kita kata sakit belakang. Sakit belakang tu ialah sakit pinggang. Maknanya dia telah attack di bahagian lumbar kita. Ataupun sakit leher. Di bahagian leher lah. Disc yang di bahagian leher. Alright. Disc di bahagian leher ni kawasan ni. Oh my. Jadi disc tadi telah menyentuh
saraf-saraf dia. Sebab tu dia sakit. Lepas tu dia rasa kebal sampai ke tangan, kesakitan tu. Lepas tu kesakitan tu membuatkan dia tak selesa. Dan kadang-kadang menyebabkan banyak lagi lah. Dia rasa tegang, kepala dia sakit dan macam-macam lah. Dia boleh juga pergi ke depan. Itu bahagian sakit di bahagian leher. Okey. Kalau kita lihat pula dipanggil low back pain. Ini lambar. Tadi tu C dia. C1, C2 ke C berapa. Kemudian yang keduanya ialah di bahagian belah lambar dia. Okey, amygdalary. Alright, ini lebih baik lah. Okey. Jadi di bahagian bawah dia ni, di lambar ni, kalau kita lihat, so kita tengok dia juga dah pinch, dia dah sentuh urat-urat saraf di situ yang menyebabkan kesakitan berlaku. Jadi bila kita sakit, insya-Allah, kan, kesakitan disebabkan oleh sakit belakang tadi. Kesakitan tu dia sakit membuatkan kita tak selesa nak duduk, kita tak selesa nak berdiri, lepas tu tak boleh berdiri lama, tak boleh duduk lama, lepas tu nak baring pun tak kena, kadang-kadang kena baring di atas flat surface Jadi inilah yang berlaku apabila seseorang itu telah mencederakan, ataupun kita kata istilah yang lebih ni lah, apabila disk dia telah tercedera. Bukan disengaja lah nak mencederakan. Jadi harap-harap dalam sesi yang lain kita boleh share bagaimana kita nak lihat kenapa berlaku kecederaan kepada disk tadi. Tulang belakang ni adalah kita kata tulang belakang kita. Kalau kita tak ada tulang belakang, kita tak boleh nak berdiri dengan tegak, tak, kita lembik aja macam tu. Jadi kita ada tulang belakang supaya kita boleh berdiri dengan tegak, dan sangat penting tulang belakang ni adanya saraf tunjang yang pergi daripada atas sampai ke bawah dan other parts of the body lah. Dan di sini kalau kita tak jaga baik-baik tulang belakang tadi, kita tengok tadi keadaan dia bila dia terkeluar, lepas tu sakit dia akan dapat juga running pain, sakit yang pergi ke kaki. Dan dalam keadaan bila terkeluar sikit macam mana, bila dia terkeluar banyak macam mana, ataupun bila dia terkeluar lebih banyak, ataupun berlaku kecederaan-kecederaan lain kepada slip disc tu, macam mana situasi-situasi tu Dan kita akan sambung insya-Allah dalam sharing kita esok So hari ini itu saja perkongsian saya daripada Cikgu Mohaini daripada Virusmed. Terima kasih kerana telah mengikuti live saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.